Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Malam ni hari Jumaat kita sambung muka surat 299. Masih lagi dalam kitabun nikah, iaitu dalam bab nafkah, ataupun dalam bahasa kitanya nafkah. Kelantan nafkah. Kelantan lebih dekat kepada Arab lah. Pengertian nafkah menurut bahasa, nafkah bermaksud mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Pada bahasa nafkah ni maksud dia kita waktu tubik lah. Kau panggil masuk. Nak pergi anak ni, nak belanja, nak pergi kereta, nak belanja tugas ni, nak pergi ayah kau contoh dah. Jadi kena waktu tubik, mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Yalah, bila dia tubik nyalicin juga. Jadi dia kata sini, dari sudut bahasa, nafkah ni adalah mengeluarkan ataupun menghabiskan sesuatu. Perkataan nafkah digunakan kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Jadi boleh disebut nafkah ni untuk perkara-perkara yang baik. Kalau nafkah tajuk judi apa, tak jadi nafkah tu. Dah tu kemaksiat lah. Sementara menurut istilah pula, ianya bermaksud semua keperluan asas manusia. Maknanya nafkah ni bukan semata-mata wang sahaja. Segala apa keperluan. Seperti mana makanan, minuman, pakaian dan juga tempat tinggal. Ini yang dimaksudkan dengan perkara-perkara asas. Dalam mausu'ah fiqhiyah, tak pasti ni dia sebut apa dia ni 4134 muka surat aku. Baik, nafkah ialah apa yang menjadi kekuatan atau kestabilan yang diperlukan oleh seseorang manusia dalam masa yang sama tanpa pembaziran. Ada tanpa pembaziran. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Maknanya pitih tadi waktu bik ataupun kita habiskan pitih tadi adalah untuk keperluan-keperluan yang telah disebutkan di atas. Pertama, bukan dengan syarat maksiat, bukan kepada perkara-perkara maksiat. Maksiat tidak dipanggil nafkah. Keduanya untuk memenuhi keperluan-keperluan asas manusia. Dan yang ketiganya dalam masa yang sama tanpa pembaziran. Baik. Kedua jenis nafkah. Terdapat 5 jenis nafkah, iaitu nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Dan nafkah untuk diri kita dulu. Nafkah untuk diri kita. Pas kita tak ada pitih, kita nak pergi kat orang lain ke mana? Maknanya ada untuk kita dulu. Lepas tu barulah hak untuk orang lain. Lebih daripada keperluan kita lah. Hak tu untuk orang lain. Kedua, nafkah furu' kepada usul. Furu' ni maknanya hak bawah, hak bawah. Kepada yang usul, kepada yang atas dia. Nanti dah ketiga selesai insya-Allah. Kemudian nafkah usul kepada furu', maknanya
Kalau ikut furuk kepada usul ni, daripada anak cucu kepada hak usul, hak atas, ayah, tok dan seterusnya lah. Usul kepada furuk, daripada usul, daripada hak ayah ni kepada anak cucu, cicit, ciak ada juga. Ada lagi ahli jemaah ni ciak. Ada. Ciak tu memang ada hak no. No. Faham ke dah? Tok nenek moye. Moye ada. Jangan benar lah ni ahli jemaah dak. Ada dah. Dah. Baik. Kemudian nafkah suami kepada isteri. Dan yang terakhir nafkah yang lain yang akan disebut oleh tuan kita ni insya-Allah. Nafkah seseorang kepada dirinya sendiri dulu. Kita bahas ni dulu. Kewajipan memberi nafkah yang paling rendah adalah pemberi nafkah kepada dirinya sendiri. Jika berkemampuan, maka hendaklah didahului dengan nafkah yang lain. Itu pun dengan syarat dia berkemampuan. Nafkah ini meliputi semua keperluan asasi manusia, seperti mana tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah terhadap diri sendiri wajib dengan hartanya sendiri, wajib daripada hartanya sendiri, wajib daripada pitih kita sendiri. Dah. Kalau ambil orang lain tak boleh. Selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah untuk dirinya. Itu syarat. Dah, hak tu syarat. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu an katanya, a'taqa rajulun min bani Udhrata 'abdan lahu an duburin فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. Seorang lelaki daripada Bani Udhrah memerdekakan hambanya secara ta'liq. Ta'liq ni maknanya disebabkan satu sebab maka hamba-hamba bebas. Iaitu apa maksud ta'liq? Hamba tersebut merdeka selepas pada beliau meninggal dunia. Maknanya hamba mati, dia mau lepas. Demo maknanya merdeka, hurriyah. Lalu berita ni sampai kepada Nabi SAW. Ada sebablah Bani Uzrah ni sebut lagu ni. Ada sebab dia. Lelaki daripada Bani Uzrah ni sebut lagu ni ada sebab. Nanti kita pergi cerita. Bila cerita ni sampai kepada Nabi, lalu Nabi tanya lelaki tadi, Bani Uzrah ni, bukan tanya hamba Bani Uzrah. Nabi tanya, adakah kamu memiliki harta lain? Ada harta lain kau? Maka dia jawab, ya Rasulullah, aku tak ada harta lain. Aku ada hamba ni. Deh? Maknanya ada piti duk nak pakai lah. Dari sudut keperluan dia. Tak ada. Kemudian Nabi SAW bersabda. Nabi kata, siapakah yang ingin membeli hamba ni? Siapa dia nak beli hamba ni? Lalu Nu'aim bin Abdullah al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. Lalu Nabi SAW menyerahkan duit itu kepada lelaki Bani Uzrah tersebut. Dia bersabda, Nabi kata, mulakanlah nafkah untuk dirimu dulu.
Maknanya untuk diri kita dulu dah, menafkahi diri kita. Jika berbaki, Nabi kata sekiranya ada baki, maka berikanlah kepada ahli keluargamu. Ini dia punya tertib. Jika masih ada baki, katanya Nabi, maka berikanlah kepada saudara maramu yang terdekat. Dan jika masih berbaki lagi, berikanlah kepada mereka, dan seterusnya. Ini tertib Nabi sebut. Hadis ni adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita tengok daripada hadis ni, bagaimana Nabi SAW sebut kepada lelaki daripada Bani Udrah tadi berkenaan dengan tertib dalam masalah nafkah. Kemudian nafkah bapa kepada anak. Yang kedua, bapa dan datuk ke atas wajib memberi nafkah kepada anaknya, cucu dan ke bawah. Kalau pak kita mati tok lelaki, siapa dia kena tanggung? Bini kau tu hak satu, hak dasar ni. Mana hari Jumaat? Deh. Baik. Jelas dah. Ni ramah lepas pada mati anak jatuh dekat pakai watak era. Tu dia. Baik. Oleh itu, bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Jika mereka tidak mempunyai bapa, maka datuk wajib mengambil alih tanggungjawab tadi. Tok wajib untuk ambil alih tanggungjawab tadi. Dan begitulah seterusnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Surah At-Talaq ayat yang ke-6. Ayat ini menjelaskan bahawa perempuan yang menyusukan anak orang lain, maka wajib diberi upah oleh bapa kepada anak tersebut. Kita sebut minggu lepas dalam bab fiqh. Dah. Contoh, bini ni pisah untuk lelaki, pas anak ada, bini kata boleh aku susu, kena bayar. Boleh tak ahli Jumaat? Boleh. Hatta bini di rumah pun sebenarnya. Baik, cumanya moga bini kata tak apalah, moga ni anak kita pula, kita bersama, okey. Kita susu tak ada hal. Saya agak-agak kalau kena beli kedah ni mana di Jumaat. Berapa ya seteng lah ni? Dak, susu lembu, hak debu. Hai, berasa 2-3 berkali 2 hari seteng. Dak, kena 4-5 terik sehari. Baik. Banyak kalah habis pitih tu. Kemudian ini bermakna kewajipan memberi nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa. Kemudian hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap. 2 tahun. Haulaini kamilain. Kalau dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala guna istilah
selama 30 syahrah, 30 bulan. 30 bulan tu sekali mengandung dengan tempoh menyusu 30 bulan. Tolak sini 2 tahun. Jadi tinggal berapa? Tinggal 6 bulan. Tolak 30, maknanya tolak 24 bulan. Itu tempoh paling minima hamil. Tempoh paling minima hamil. Baik. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan, tinggal, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Ni nafkah untuk lelaki kepada anak tadi. Surah Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat ini menisbahkan anak kepada bapanya yang menggunakan huruf lam ikhtisas, maka membawa makna bapa dikhususkan bertanggungjawab untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Anak-anak dia lah, anak tiri ni bab lain pula. Oleh itu kewajipan bapa memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan anaknya menunjukkan bahawa kewajipannya memberi nafkah kepada anak-anak adalah lebih utama. Maka hal ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu katanya, an Hindan bintu Utbah qalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadhtu minhu bighairi ilmi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tak letak sini, hak Nabi sebut. Maknanya ada dah Nabi sebut situ. Maknanya sampai kepada bighairi ilmi, hak ni hak disebut oleh Hindun ni. Kemudian khuzi ni, ini sabda Nabi. Apa dia tulis situ? Kalau kita lah, kalau hak wakah dok lah, khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'rufi. Satu ketika Hindun bin Utbah ni dia jadi Hindan tu sebab masuk an jadi Hindan. Asal nama dia Hindun. Hindun binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ni ialah seorang lelaki yang bakhil. Dia ni kaya. Tapi dia orang Ganu kata beralu. Istilah Kelantan kita cermak. Dia cermak ni dua, sama ada dia betul-betul cermak ataupun cermak dia ni memang cermak beralu, ataupun dalam muda haji bakhil. Baik. Takut nama ke cermak, takut dia pasal cermak ni beralu kena gosok molek, tak boleh kobel, takut dia pasal cermak lagu tu. Nak ayat bakhil lah, mudah. Baik. Dia tidak pernah memberi aku belanja yang mencukupi, maknanya ya WPT, tapi tidak memadai untuk keperluan. Dia juga dah lah untuk dia, untuk anak ni dia. Untuk anak dia ni tak cukup juga. Dalam erti kata gaining lah untuk ahli keluarga dia. Melainkan, ni dia nak cerita ke Nabi. Mari ngadu lah ni. Yang aku ambil daripadanya tanpa pengetahuannya. Buka beg piti, ambil. Buka beg duit, tu lelaki ambil. Baik. Nak tahu tak apa ke? Tak boleh. Kita dengar Nabi jawab berapa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ambillah perbelanjaan untukmu dan anakmu secukupnya. Maknanya untuk apa dia? Untuk memenuhi keperluan tadi. Nama kan yang ambil beli barang set tapuan nyanyo. Mana? Ada. Orang tin dia bukan tak cukup. Tu ya pina sebab cikgu di sekolah tahu set tapuan.
Juling mata. Mana? Allah, di rumah berkali bagi tapuai ni kena zakat. Banyak telajuk. Penuh mari besar bukan mari kecil. Moga tapuai ni dia tak buat sebut. Ya buat start daripada tok, ayah, anak, cucu, cicit, hak tu baru satu warna. So kalah baru tu. Ada. Lepas tu orang nego ni yang tak tahu bet situ je ayat. Duduk sebulan, model lain pula, design lain pula. Pina semua. Mana? Baik, lah ambil tu beli tu tak boleh lah. Maknanya sini ambil untuk memenuhi keperluan dia dan juga anak-anak tadi. Nabi sebut lagu tu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Cucu juga termasuk dalam hukum ini kerana persamaan nisbah keturunan dan keperluan dengan anak. Sekiranya maknanya anak kita tak meninggal lah, kemudian ada cucu, maknanya menantu kita ni duk jaga cucu. Jadi kita ni tok. Yalah tok pun adalah dengan syarat tok tu tadi pun berkemampuan. Kalau dia pun orang tolong, orang zakat, orang bantu lagi, lagu mana dia nak tanggung. Sebab tu dia lebih kepada kemampuan juga. Baik. Maknanya kemampuan juga diambil kira. Sebab tu mula-mula disebut tadi, satu untuk diri kita sendiri dulu, kedua barulah untuk dan sebagainya. Baik. Kemudian hari Jumaat, syarat wajib nafkah bapa kepada anak. Ini syarat-syarat dia. Antara syarat wajib memberi nafkah kepada furu' ialah: pertama, mereka mempunyai makanan yang melebihi keperluan diri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Ni dia panggil gapo dia kadar maksud dia mampu tak dia. Sehingga dia ni mesti beri nafkah kepada anak dia tadi. Yang pertama, syarat dia nya makanan hak sedia ada dapat memenuhi keperluan diri dia dulu dan isteri dia dulu. Baik. Maknanya sekiranya ada hak lebih pada tu, tu dikira wajib dah tu. Kau nak tunggu ada piti sejuta? Tak. Macam-macam kes hari Jumaat. Tok lelaki cerang dengan bini. Anak berjujuk 45 ni orang. Start darjah tadika sampai umur setahun ni orang. Bini minta nafkah untuk anak tak bui. Tapi kereta tukar semua. Tak ada peti dia kata. Apa lagu mana? Tak apa, buka bumi lepas. Muka akhirat esok-esok belah mana. Kemudian, jika makanan yang dimiliki hanya cukup digunakan dalam tempoh tersebut untuk dirinya sahaja atau untuk diri dan isterinya, maka dia tidak wajib memberi nafkah kepada furuknya, kepada anak-anaknya. Cuma kalau kita tengok kisah sahabat lagu mana ni semua. Dalam merai kata tamu, ada hak tidur anak dulu dan sebagainya. Pun ada juga. Hebat Baik. Kemudian, maka dia tidak wajib memberi nafkah kepada furuknya. Dia tajuk ni tajuk serupa dalam bab zakat lah lebih kurang. Wajib zakat bila mana kita hak mana ada di rumah ni, maknanya dapat menampung keperluan pada hari raya. Hak lebih daripada tu, maknanya lebih pada tu, itu dikira dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Hal ini berdasarkan hadis tadi, hadis mula-mula tadi. Ibda' binafsika, hak tu. Nabi kata mulakanlah nafkah dengan dirimu. Dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu syarat wajib nafkah bapa kepada anak yang pertama. Yang kedua, furu' hendaklah seorang yang fakir. Furu' ni maknanya anak ni adalah seorang yang fakir, atau di samping masih kecil,
tua, maknanya tak gerak nak buat kerja dah. Lepas tu pula kebetulan dia piti tak ada juga. Ataupun gila. Gila nak buat kerja, nak cari piti mana. Dah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita pergi cari rumah orang susah, okay? Tahu dah rumah dia ni gila. Pas adik-adik dia pun susah juga. Maknanya boleh-boleh kalau kita pergi berah tu gak, tinggal attack untuk betul lah hak gila tu dia tak masuk. Dah. Cumanya adik-beradik lah sekalanya cara. Jadi adik-beradik cerita dia susah. Jadi hak gila tadi pun mari makan di rumah dia. Dah. Jadi kita wigi hak keluarga dia sah. Lepas tu hak untuk orang gila tak disah. Baik. Untuk yang ingin kebebel kepada abang dia tak ada ataupun adik dia tak ada. Hak kita kata sini dak wi makan kepada orang hak gila tak ada. Baik. Oleh itu, nafkah furu' yang masih kecil, furu' yang fakir dan tidak mampu bekerja, dan furu' yang fakir dan gila, maka adalah tanggungjawab bapa. Namun jika bapa tiada, ianya menjadi tanggungjawab datuk. Maksud fakir di sini ialah tidak mampu bekerja untuk menampung keperluan. Tidak mampu, bukan tak sehija. Dah, bukan tak sehija ni tak mampu. Jika anak itu telah baligh dan mampu bekerja, maknanya cukup umur, boleh buat kerja dah, kalau ikut, maka bapa tidak wajib memberi nafkah kepadanya sekalipun anaknya tidak bekerja, walaupun anak dia tak kerja lagi. Dah. Sebab anak tu tadi dah balik dah, dan dia pun boleh cari kerja. Kalau Malaysia ada tak syarat siapa umur berapa ni? 18. Maknanya anak di bawah tanggungnya ayah. Biasanya goliknya hak ni kalau pisah lah. Dah. Kalau pisah lah. Kalau anak duduk rumah apa semua, pak cara sampai anak pergi ngaji. Baik. Kemudian, jika anak itu tidak bekerja kerana masih belajar, nak kira lagu mana ni? Anak hak ngaji, maka hendaklah melihat pula kepada ilmu yang dipelajarinya. Ilmu gapo dia mengaji tak ada. Jika ilmu itu berkaitan dengan kewajipan dirinya, contohlah dalam bab kepada dia, fardu ain di antara contoh, seperti ilmu akidah dan juga ilmu ibadat, maka ia dianggap tidak mampu bekerja dan bapa wajib memberi nafkah kepadanya. Hak mengaji, kita kata sini berkenaan dengan perkara-perkara fardu ain. Jika ilmu yang dipelajari ialah ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat, seperti ilmu perubatan, contoh, ini keperluan masyarakat, perindustrian dan sebagainya, dan dia tidak bekerja sedangkan dia mampu berbuat demikian, dia boleh kerja tapi dia tak buat, maka bapa mempunyai pilihan sama ada membenarkan anaknya untuk terus belajar. Tak apalah, ayah tanggung dulu dengan harapan mudah-mudahan bila anak lulus periksa gua ni konvo lepas apa semua, anak boleh kerja, dan mudah-mudahan kerja agak selesa sikit. Contoh, ayah dia kata lagu tu, tak apalah, selekal, ayah mampu lagi tanggung, contoh. Baik. Atau yang kedua, bapa tidak memberi nafkahnya yang menyebabkan anak tersebut bekerja. Itu yang kedua. Maknanya ayah ada pilihan lah. Kalau anak mengaji yang berkaitan dengan fardu kifayah. Kalau fardu ain lagu mana lagi? Wajib ke tidak? Wajib. Maknanya situ dalam untuk kita kata sini, kita selaku muayah perlu ambil tahu di antara syarat wajib memberi nafkah tadi. Baik. Kemudian, ialah sekala ayah ni kalau dia tak gerak dah, dia oyak anak. Ayah tak gerak dah nak sara ni, sekala dia oyak lah. Dia kalau ayah hak mampu, dia akan sebut, tak apalah, ngaji dulu ayah, masih mampu. Seterusnya ahli Jumaah, berapa kadar nafkah hak kena beri kepada anak tadi?
nafkah tidak mempunyai kadar yang tertentu. Tak ada kadar tertentu nafkah ni. Maknanya cemok ni, banyak ni, tak ada. Ia hanya ditentukan berdasarkan konsep mencukupi yang ditentukan berdasarkan pandangan umum dan kemampuan pemberi nafkah. Baik, berdasarkan kemampuan, ialah kalau kita buat kerja, ialah adalah gaji sikit-sikit, maka lagu mana kita nak beli lebih? Berjimat bertengak juga oleh kitanya. Tak? Melainkan kalau boleh ni serupa air terjun. Mungkin mewah sikit lah. Baik. Jadi tengok pandangan umum dan juga tengok kita punya pendapatan berapa. Baik. Ialah moga ayah ni, moga anak hak sedia ada ni 5 orang, hak alah ke depan tak tahu lagi. 7 orang tambah lagi tak tahu. Ada setengah berapa li jemaah ramai? 15. Semua 15. Lagu mana? Tanggungnya tak ada. Baik. Jadi kalau letak jumlah tetap tadi kena anak 15 sen, geng. Mana? Anak ni sekian, anak ni sekian. Okey, dengan gaji ayah. Dah. Anak lo ni. Baik, ngasuh lagi. Muka kena kerja dua-dua. Dah kerja seorang tak ada. Ada. Kalau kita malun kathir, maknanya kita banyak ni, tu suku kira lah. Dah? Baik. Kita kecek atas golik dia. Atas kebanyakan orang lagu tu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Yaitu bermaksud hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Maknanya orang yang mampu untuk beri nafkah ni, supaya dia beri nafkah tadi atas kadar mampu dia. Baik. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maknanya orang yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki dia ni, maka hendaklah ia memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sekadar mana hak dia mampu. Contohlah, dah bining tuntut parok lajo. Dok, berum anak pertama 2,000, anak ketiga 2,000. Tak laki gaji 1,500. Kering pun tak tahu bik jumlah tu. Mana li cuma nyaperah sungguh. Hak tu penting sening, maknanya kita kena tahu bab ni. Jelas hari Jumaat. Baik isteri, baik suami. Hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan kena ambil tahu. Hukum hakim. Supaya bila berlaku satu-satu benda yang mungkin kita kata sini, kita tak suka pun benda tu berlaku. Contohnya berpisah. Jadi paling tidak, kita contoh suami ngaji, isteri ngaji juga, sama-sama tahu tajuk ni. Jadi dia akan tanya kadar mampu tok lelaki tak di berapa dengan gaji dia dan komitmen dia ada. Contoh rumah, tolak kereta lagi, macam-macam lah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi yang bermaksud Allah tidak memberatkan seseorang melainkan sekadar kemampuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ni memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ketetapan, maknanya Allah tidak memberat melainkan atas kemampuan. Supaya dalam surah Baqarah telah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik. Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ayat ni hari Jumaat. Orang kita ayat guna peribahasa hak ngesuk bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Inilah ayat Qurannya. Baik.
Maknanya lepas ni kita kena ubah lah. Oh, susah mula-mula dalam Quran patah sebut. Nampak kejak ke tu? Deh. Sebuah ni dia memang tak nak bahas dah lah. Kalau kita kata insya-Allah tu payah learning senang ke depan. Kalau susah apabila ke mana? Dia mau boleh itu lagi tu. Kalau kita sebut lagu tu, Tuhan kita dah dalam surah Talaq ayat 7. Maknanya bahasa dia lah susah ke depan hari tu insya-Allah Tuhan mudah. Jadi dia pun mudah-mudahan. Beragaklah dianya. Baik. Kemudian nafkah yang tidak diberikan pada masanya. Nafkah yang tidak diberikan kepada furu', iaitu pada anak, maka tidak menjadi hutang kepada pemberi nafkah apabila ia tidak diberikan pada masanya. Tak jatuh ke hutang. Nanti dia kata rasa pula. Dia tak beri siapa ada masa. Dia tak beri. Kemudian berlanjutnya benda tu. Sebulan, 2 bulan. Maka dia kata sini, maka ia tidak menjadi hutang kepada pemberi nafkah. Hal ini adalah kerana nafkah merupakan pertolongan daripada usul kepada furu'. Maknanya daripada ayah kepada anak. Oleh itu ia bukanlah pemilikan hak tertentu, tetapi diberi kepada hubungan kekeluargaan. Maksudnya furu' iaitu anak bawah lah, mendapatkan keperluannya daripada nafkah. Jika berlaku sesuatu keperluan yang anak tidak meminta nafkah daripada bapanya untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan itu kerana ingin menjaga kehormatan diri, lupa atau sebagainya, sedangkan bapa mampu untuk memberikannya, maka tentulah tidak menasabah. Bapa tersebut dianggap berhutang kepada anaknya disebabkan keperluan bahawa anaknya sendiri tidak meminta nafkah daripada bapanya. Maka hal ini merupakan hukum asal yang digunakan ketika hubungan antara anak dan bapa dalam keadaan biasa. Dalam keadaan biasa lah, kehidupan biasa ni. Tetapi jika berlaku perselisihan, ada masalah timbul. Maka hakim perlu menyelesaikannya dengan menetapkan nafkah tertentu yang perlu diberi oleh bapa atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar yang tertentu. Bila bawa kepada tok hakim ataupun tok qadi, tok qadi sebut benda ni, jadi dia sakut kes ni, dia jadi kira hutang. Oleh itu nafkah tersebut membuatkan bapa terhutang sekiranya tidak dilunaskan tepat pada masanya. Pada masa tu, maka hak tu barulah dikira hutang. Nafkah tersebut tidak gugur dengan berlalunya tempoh melunaskan hutang tersebut. Baik. Hal ini adalah kerana ia menjadi hak milik anak dengan perintah hakim. Sekalipun sebelum ini ia hanya dianggap sebagai pertolongan ataupun bantuan. Sebab tu berlaku apa-apa masalah, kalau kita tak berapa jelas dia punya situasi yang berlaku, apa keputusan yang sepatutnya, apa tindakan yang sepatutnya dibuat. Sebab tu sebaiknya bila berlaku perselisihan di antara suami isteri lah, berlaku keretakan, kita minta jauh. Kita minta jauh. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji selama kening, gergung, beranak seorang pula. Bila-bila dia cerita tahulah ustaz ambo ngawet tino bedai sama. 2-3 bulan beranak ajak. Mari cukup di rumah. Tak lama balas pula. Ini betul-betul berlaku ni ahli semua. Balas pula tak lama lekat seorang pula. Oh kata balas sama hutang. Kalau ni. Tapi ada Allah Subhanahu Wa Taala uji senyap. Nampak bahagia dan sebagainya. Tup naik mahkamah. Ada juga. Jadi kita kata sini, ini di antara benda yang tidak ada orang minta. Tak ada. Cuma lagu tu lah. Kalau memang ada, kita kata sini satu jalan yang terbaik,
Bismillah. Kalau kita dah memang tak nampak jalan, tak boleh nak buat guana, terpaksa ambil jalan untuk berpisah, nak buat guana, terimalah walaupun berat, walaupun agak berat. Cuma sekala-sekala hok baloh ni, sekala-sekala hok pisah ni, yalah pehel Jumaat dah. Baloh dan sebagainya. Kau ada orang cerai boleh comel? Oh, jarang. Kalau ada pun jarang. Kebanyakan berlaku macam-macam masalah timbul. Hak lelaki kelik cerita, lik dia hak comel. Perempuan pun lah lagu tu juga. Itu masalah yang timbul. Baik. Kemudian, jadi bila mana berlaku masalah seperti tadi, sebaiknya rujuk dengan Jabatan Hal Ehwal Agama lah. Dah. Biasanya bila nampak dah ada masalah di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan dipanggil JAHID ni, dia ada bahagia unit ke dia dipanggil hari Jumaat? Unit counselling. Dia ada unit counselling. Maknanya kita ada masalah dengan retina, jumpa, minta nasihat dan sebagainya. Dipanggil lah sore-sore, cerita begitu begini dan sebagainya. Apa yang terbaik, masih nak jagalah supaya hubungan itu tak didapat diselamatkan. Sebab bila hubungan tak diretak, belah di antara kesal yang cukup besarnya pada anak-anak. Kesal yang cukup besar. Moga ayah tak apa, lepas nikah, lepas cerai boleh cari lain. Ayahnya, mak pun lepas habis hedah boleh orang masuk minta. Hak nyanyi anak, nyanyi anak. Baik. Jadi maknanya sini memang JAHID ni pun dijaga benda ni. Dah, supaya kadar kita kata perceraian ni dapat dikurangkan, dapat diselamatkan. Baik. Sebab dia punya kesal buruk dia tu cukup besar. Dan begitu juga sebenarnya Ali Jumaat kita selaku muayah ni perlu memainkan peranan dalam masalah ni. Perlu maknanya saling menasihati. Kalau berat telajak lainlah. Dok, bapa anak kita minta pisah sebab contoh apa dia? Tembok barang. Dok. Jodi, arak, tak semaya bel lama mana dah, tak cakap nasihat dah lek tua sendiri pun. Rasa sedih juga. Baik. Kemudian hari Jumaat, nafkah anak kepada bapa pula. Hak tadi bapa untuk anak, hak ni anak untuk bapa. Daripada furu' kepada usul. Baik. Doktor ni terjemah mana sini? Lepas pada tajuk. Sini lagu lain. Usul wajib memberi nafkah kepada furu'. Terbalik Boleh tengok doktor kita. Boleh tengok kita. Terbalik sebab tajuk tadi pun itu kada. Mana tu? Sama je. Baik, boleh. Super. Kita baca dulu. Usul wajib memberi nafkah kepada furu' sebagaimana dalil dan syarat-syarat yang telah dijelaskan. Begitu juga furu' wajib memberi nafkah kepada usul, iaitu bapa, ibu, datuk, nenek dan ke atas, berdasarkan dalil dan syarat-syarat yang berikut. Dalil anak wajib memberi nafkah kepada bapa. Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa furu' wajib memberi nafkah kepada usul berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Qiyas. 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah." Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Surah Luqman ayat 15. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi penegasan tajuk sembah tidak ada selain daripada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala reka. Kau ada reka sini hari Jumaat. Reka ni maknanya lepas pada hak tu mari selalu. Gapo dia tuan nak cerita? Wa bil walidaini ihsana. Supaya berbuat baik kepada orang tua. Dalam seorang sehari dua baru ni ke buat nyanyi komok dan sebagainya, macam-macam ke macam-macam ke teruklah teruk. Jadi sini apa yang perlu kita titik berat supaya anak-anak ni memahami perkara-perkara asas dalam agama. Penting, cukup penting dalam berakhlak dan sebagainya. Pendidikan awal kanak-kanak sekiranya daripada situ lagi diterap tajuk ni. Sebab sekarang ni kalau kita tengok mutakhir ni, kadang-kadang budak-budak kecil kecek dengan mak ayah pun tak serupa kita kecil dulu kecek dengan mak ayah. Maaf lah, cara dia kecek menyebabkan kadang-kadang orang duduk keliling tu suka tengok anak jawab lagu tu kepada mak ayah. Sedangkan kalau zaman dulu dok lagu tu, dok lagu tu maknanya kalau jawab lagu tu, oh makan lidinya kecek lagu tu. Tapi lo ni dok suasana lagu lain. Cuma bila anak jawab dengan cara tadi, itu yang diiktiraf anak cerdik. Ini masalah. Cerdik buat lawak perkena kau orang ni. Ni jalan ni. Jadi sebab tu penting kita boleh tengok dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, tak silap dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Unwan, 2 jilid. Satu buku yang amat baik, dia diterjemah dalam bahasa Malaysia, Jaafar Awah ada. Kalulah kita kata sini sekiranya dibaca oleh mempelai tak ada, pengantin tak ada, buku supaya dia orang tahu bagaimana di antara cara didik anak mengikut kepada tahap anak tadi. Umur 1 hingga 3 tahun lagu mana, 4 hingga 7 lagu mana, start 8 hingga dah jenel lagu mana, start tingkat atas lagu mana. Penting supaya paling tidak anak-anak ni bila diberikan penekanan serupa tadi, maka anak-anak ni berasa tidak sepatut kalau kita kecek lagu ni dengan ayah. Hak tu baik. Cuma learning alhamdulillah lah, anak dia tak tinggi suara ke ayah, cuma dia jek atas dada gitu je lah. Hak ni hak sedihnya. Dalam Quran sebut betul dah. Dak. Maknanya wala tanharhuma. Jangan bentuk mak ayah. Tak bentuk, ya jek straight mak ayah. Allah, mak tengah semaya tarik atas tekuk. Hak ni sasah hak. Bagai ni, hak bagai ni. Macam-macam lah. Tak pisah di tekuk mak ayah dan sebagainya. Kemudian ahli jemaah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala reka setelah daripada Allah Subhanahu wa taala tegaskan supaya yang diperintah hanya Allah, tak boleh orang lain. Maknanya minta dengan Allah. Ada orang ni kita kata minta dengan Allah, tak boleh minta dengan orang lain, ya salah faham. Dia kata mak acu tolong ambil, tak boleh lah ni syirik. Ada juga ustaz-ustaz jenis tak faham ni. Payah juga. Tak boleh minta dalam perkara-perkara tadi. Minta dengan mulut Tok Wali selamatkan hamba daripada api neraka. Ni jeng lah. Hak ni sebenarnya kita nak ayat tak boleh. Boleh kita kata tak boleh minta dengan manusia, yang pergi pahal tak boleh nak minta pergi tolong, pergi jawab apa, nak minta tolong apa surat pun tak boleh. Jadi syirik belaka. Bukan hak tu. Tu tak reti. Kadang-kadang
Payah nak payah juga. Nak payah hak ni payah. Menyembah ni maksudnya segala apa hak dia intikad dalam diri dia. Hak mula ni boleh wi. Satu benda yang kita kata sini perkara-perkara yang dapat menyelamatkan dia ni di dunia lagi. Aning benda dia. Orang hak mati dah. Ning benda hak syiriknya tak winya. Allahu akbar. Padok pergi menazab kubur apa semua ni apa semua. Macam-macam dah semua. Baik. Allahu akbar. Dalam kedua-dua ayat ini perintah bergaul dengan baik dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa oleh anak-anak tidak dapat dilaksanakan kecuali mengambil tanggungjawab memberi nafkah kepada mereka berdua ketika mana diperlukan. Baik. Hak ni dicerita dulu berkenaan dengan dalil-dalil daripada Quran. Dalil-dalil daripada Quran. Dalil daripada sunnah ni hari Jumaat ni. Asalnya kita sambung minggu depan lah insya-Allah. Kita pada seminggu lagi ke? Minggu depan. Dan malam ni kita dah masuk 1 Zulhijjah. Dah seperti mana yang telah kita sebut minggu lepas lah berkenaan dengan keutamaan amal zikir, semai sunat, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan sepatut gia 3 ni, bukan gia sah. Kalau Ramadan, 1 Ramadan gia berapa hari Jumaat? Gia sah ke gia 3? Orang kita cah gia 3 dulu. 10 tengah tu gia 2. 10 akhir tu gia so ada ni gia 10 ni. Insya-Allah cah gia 10 sebab dia tak ada peringkat ni. Dia 10 hari ni je. Ada. Mudah-mudahan hari Jumaat sedikit sebanyak tadi dalam bab nafkah dah baru 2 baru ni. Nafkah diri sendiri dan juga untuk diri sendiri, isteri dan juga anak. Sekarang ni kita akan sambung minggu depan insya-Allah. Berbaki lagi dalil dan juga syarat-syarat wajib untuk anak kepada ayah dan juga datuk. Takut cucu ni sedap. Dah masa ayah dia tak ada, inilah masanya datuk. Tapi bila datuk dia tua susah, dia ni pula senang kerja sedap. Takut jadi tak secara kata. Takut jadi ke lagu tu. Sebab tu kita kata sini perkahwinan ni satu tajuk yang agak kurang orang kita ambil cakna. Agak kurang. Perlu diberikan pendedahan supaya masing-masing kita mengetahui kewajipan setiap individu. Dan setiap individu. Maknanya kita atas, kita alah ke bawah, semua ada tuntutan belakang. Hak bawah atas kita pada tuntutan, kita alah ke bawah pada tuntutan. Begitu juga kita alah ke atas pun ada tuntutan. Atas ke bawah, atas ni maknanya nak cerita straight ke atas lah. Ayah, tok, nye dan sebagainya. Hak ke bawah cucu, cicit, ciak dan sebagainya. Sebenarnya semua itu masing-masing ada tuntutan, ada hak dia masing-masing. Jadi bila mana kita tahu sedikit sebanyak benda ni, paling tidak bila mana ada kesusahan di sebelah satu pihak, paling tidak kita tahu ini adalah tanggungjawab kita untuk bantu kepada mereka-mereka yang sememangnya wajib untuk kita bantu, melainkan kita sendiri tidak mampu itu suku. Mudah-mudahan hari Jumaat peluang yang ada di 10 Zulhijjah kita ni insya-Allah sama-sama kita ambil peluang insya-Allah Allah untuk gandakan amal-amal soleh. Moga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an